Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja.
Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.祝你弟兄姐妹平安 ，Shalom 平安，真的很高兴可以见到大家。我们今天早上我们准备我们的一切，我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们眼睛，我们一起来祷告，好不好？哈利路亚，感谢阿爸父上帝。我们今天早晨，我们准备我们的一切，我们献上我们的自己来将祸祭给我们的阿爸父，给我们的上帝。感谢你，主耶稣。我们祷告，奉靠主耶稣基督的生命求，哈利路亚，阿门。我们起来献上。主，我爱你，你的怜悯永不改变，每一天。你的恩手扶持我，坚持祷告我才穿越，直到我躺卧，我要歌唱，神的良善荣美，一生信实对我顾念，一生美好带我到永远，并将所有生命气息，我要歌唱
神的良善荣美。主，我爱你，你的怜悯永不改变，每一天你的hand手扶持我，直到我睁开双眼，是他我，我要歌唱神的良善荣美。一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，并且所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。一生心事，一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，并且所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。声音令我经过水火试炼，黑暗中如这亲近我的灵，你是我的天父，你是我良友，你深责在你的良善荣美。一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。一生心事，一生心事对我顾念，一生美好带我到永远，一切所有生命气息，我要歌唱神的良善荣美。我降服你，我献上生命，所有是属于你。你良善又看顾我，又伴随我生命。一生心事对我顾念，一生美好带我到永远。一
哈利路亚，哈利路亚！我献上我们的一切，保守我们的身体，哈利路亚！我们一起来拍手，一起来欢呼，敬拜我们的神。Come on！ 耶和华是我牧者，我必不致缺乏。是我躺卧青草地，在安息的水边。他是我灵魂苏醒，引我走这一路。我虽过山阴幽谷，也必不怕遭害。在我敌人面前，为我百事演习。你拥有高我的头，使我不被满意。一生一世有恩惠，的慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。耶和华是我牧者，我必不致缺乏。是我躺卧青草地，在安息的水边。他是我灵魂苏醒，引我走这一路。我虽过山阴幽谷，也必不怕遭害。在我敌人面前，为我百事演习。你拥有高我的头，使我不被满意。一生一世有恩惠，的慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。嘿呦嘿嘿呦，主你与我同在。你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿呦嘿嘿呦，有慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。一起来唱，嘿嘿呦嘿嘿呦，主你与我同在。你的杖和你的竿，时时都安慰我。嘿嘿呦嘿嘿呦，让慈爱跟随我。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。我要住在你殿中，直到永永远远。将荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Come on， 我一起来敬拜我们神。主你是我的力量，我的神根，你是我站在我救恩的保障。我的心要单单多靠你，我主，你是我高台，你是我的坚固台。我要付出的感谢，给你无比的大爱，说热情和到永远。我相信依靠你，虽然大地会震动，大山小山会落地，但你心事的
是我站在我救恩的宝藏。我的心要单单多靠你，我主，你是我高台，你是我的坚固台。我要不住的感谢，因你无比的大爱，从人情和到永远，我全心依靠你。虽然大地会震动，大山小山会挪移，看你心深的慈爱，永远不会离开。哈利路亚！一切荣耀我们的神，哈利路亚！我有不住的感谢，因你无比的大爱，从热今日到永远，我全心依靠你。虽然大地会震动，大山小山会挪移，看你心事的慈爱，永远不会离开。我有不住的感谢，因你无比的大爱，从人今日到永远，我全心依靠你。虽然大地会震动，大山小山会挪移，看你心事的慈爱，永远不会离开。看你心事的慈爱，永远不会离开。看你心事的慈爱，永远不会离开。哈利路亚！一切荣耀我们的神，哈利路亚！你心是慈爱何等广大，你的保佑看顾已显明，任何的前世都不能让我与主的慈爱分离。天父教导我每时刻尊荣你，教导我遵行你的旨意，赐我一颗心虔诚敬拜你，昼夜献上感恩祭。世上的父如何爱儿女，慈爱天父也如此的疼爱我，使我成为你眼中同人。你将一切最佳美的赐给我，世上的父如何爱儿女，你也如此引领着我的脚步。你只给我美好的明日，你的计划呈现在我的一生。
让我一直的慈爱分离。天父教导我每时刻珍荣你，教导我珍惜你的旨意，赐我一颗心虔诚敬拜你，昨夜献上感恩祭。世上的不如何爱儿你，这爱天父也如这地疼爱我，使我成为你眼中同人。你将一切最佳美的赐给我，世上的不如何爱儿你，你也如此引领着我的脚步，你赐给我美好的明日，你的计划成全在我的一生。世上的不如何爱儿你，慈爱天父也如这地疼爱我，使我成为你眼中同人。你将一切最佳美的赐给我，世上的不如何爱儿你，你也如此引领着我的脚步，你赐给我美好的明日，你的计划成全在我的一生。你的给我美好的明日，你的计划成全在我的一生。你赐给我美好的明日，你的计划成全在我的一生。Yes, Lord， 你是美好。呀啦啦妈妈，是你啦妈妈。感谢你阿爸父，阿门。 Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. 主爱的弟兄姐妹平安。 Saya percaya ada hari yang luar biasa hari ini. 我相信今天是非常棒的一天， Perlindungan dan berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kita. 上帝的恩典和保护常常领导我们。 Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, 当我们还没开始思想上帝的道， saya rindu untuk berdoa bersama-sama. 我渴慕与大家一起祷告。 Bapa dalam surga, 我们在天上的父， terima kasih untuk perlindungan-Mu. 感谢你的保护， Terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah buat kami semua. 也感谢你在我们美好的旨意。
Kami percaya Tuhan, 我们相信主啊， Kau Allah yang dahsyat, 你是大而可畏的上帝， yang mampu mengubah segalanya. 你能够改变一切， Bahkan beban Kau ubah menjadi berkat. 甚至我们的重担也能够成为祝福。 Kau curahkan urapan-Mu 求 hari ini 你， Tuhan. 求你今天赐下你的恩膏， Urapan-Mu saat ini Tuhan. 你的恩膏现在临下。 Dan kami percaya setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu 我们相信你仆人所说的一切话 tidak akan kembali dengan sia-sia. 不会突然而回。 Di dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督的圣名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Sekali lagi shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan. 再一次，亲爱的弟兄姐妹平安。 Hari yang luar biasa. 今天是非常美好的一天， Kita punya semangat. 我们有活力， Kita punya satu gairah yang luar biasa. 我们有一个振奋人心的心， Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. 因为我们有一个大阿门而可畏的上帝。阿门。 Nah, hari ini 那今天 saya akan bagikan sesuatu yang luar biasa. 我要为大家分享一个非常好的一个主题， Yaitu firman Tuhan. 那就是上帝的道。 Pada saat saya merenungkan firman Tuhan, 当我在那里思想上帝的话语时， tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, 突然之间我听到上帝对我说， Tuhan mampu mengubah segalanya. 上帝有能力改变一切。 Saya katakan, apa yang Tuhan ubah? 我就问上帝，你改变什么啊？ Ternyata Tuhan mengubah beban yang selama ini ada dalam kehidupan kita. 原来上帝已经改变我们身上的一切重担， Menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan 成为一个非常好的那个祝福。 Yang percaya katakan amin. 相信的大家说阿门， Amin. 阿门。 Jadi hari ini tema yang saya bagikan kepada Bapak Saudara, 所以今天我要与大家分享的主题 rahasia 就是那个秘诀， yang mengubah beban menjadi berkat. 就是将那个重担化为祝福的那个秘诀。 Tuhan kasih satu ayat yang luar biasa 上帝赐给我一个非常棒的经文 yang kita akan renungkan sama-sama hari ini. 是我们今天为大家一起去思考的。 Kita buka di Filipi pasal yang pertama, 那我们要看腓立比书第1章 ayat yang ke-12. 第12节， Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. 这是保罗写给在腓立比的教会的信。 Anda perhatikan bagaimana ekspresi Paulus menuliskan firman ini. 请大家留意保罗在写这封书信的时候，他的感受是如何。 Hai saudara-saudaraku yang kekasih, 他说：“弟兄们，我所爱的， kamu senantiasa taat. 你们常常都是顺服的。 Filipi pasal yang pertama ayat ke-12. 我们要看腓立比书第1章第12节。 Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。 Amin. 阿门。 Anda lihat bahwa Paulus menyatakan bahwa bagaimana keadaannya pada saat dia menuliskan ini. 保罗在那里表达了他写这封信的时候，他的情况是如何。 Dia ada di dalam penjara, Bapak Saudara. 他是在监牢里面的弟兄姐妹， Bukan letrak mungkin penjara yang seperti kita bayangkan. 不是我们所想象的那种监狱， Tapi mungkin ada satu rumah di mana dia tidak bisa kemana-mana. Terjadi penjagaan yang di mana-mana. 可能他就是被软禁在一个房子里。 Dan pada saat itu justru Paulus menyatakan firman ini kepada kita semua. 但是就是在这种情况之下，他就是对我们这样说话。 Supaya kamu tahu, kata Paulus. 他说：“让你们知道， Supaya jemaat Filipi tahu pada saat itu. 就是让那些腓立比的信徒知道， Bahwa apa yang terjadi atasku ini 就是他所遭遇的事 justru telah menyebabkan kemajuan Injil yang luar biasa. 反而是更叫福音那个兴旺。 Nah, bagaimana rahasia kita 那么我们的秘诀又是什么呢？ untuk bisa Tuhan mau mengubah beban yang selama ini ada dalam kehidupan kita menjadi berkat? 就是让上帝能够改变我们那种身上的重担，把它化为祝福呢？ Yang pertama kita lihat, 第一，我们要看的就是 temukan tujuan Allah dalam kehidupan kita. 我们要知道上帝在我们生命中的那个目的。
Saya garis bawahi bahwa apa yang terjadi atasku, kata Paulus pada saat itu. 我要这里强调，就是那个保罗所说的，我所遭遇的事。 Paulus pada saat itu sekali lagi di penjara pada saat itu, Bapak Saudara. 我又再次强调，那时候他其实在监牢中。 Mungkin banyak alasan pada saat itu Paulus bisa berkata bahwa aku sudah selesai tugasku. 可能有很多理由，他可以说我的责任已经完成了， Karena aku di penjara. 因为我现在已经在监牢里了嘛， Aku nggak bisa lagi berkarya di dalam Tuhan. 我已经不能够为主在做任何事工。 Tapi justru pada saat dia di penjara, 就是当他反而在监牢里的时候， Paulus menemukan tujuan Allah dalam kehidupan Paulus. 他反而发现了上帝在他身上的那个旨意。 Mungkin hari-hari ini 可能最近 kita dalam masa pandemi seperti ini, 在这个严重的疫情之下， kita serasa di penjara, Bapak Saudara. 我们好像也是被困在监牢里， Kita berasa harus ada di rumah saja. 我们好像觉得只可以在屋里面， Yang mungkin sebentar lagi akan ada liburan panjang. 可能等一下我们有长的假期， Pemerintah berkata tidak boleh kemana-mana. 但是政府说你们不可以出外， Kita merasa seperti kita nggak di penjara, Bapak Saudara. 我们好像觉得就是被困在监牢里。 Tapi saya percaya, 但是我相信， melalui pandemi COVID-19 ini, 就是借助这个新冠病情， Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. 上帝能够改变我们的生 Yang 命。 mungkin ini beban buat kita. 不错，对我们而言是一个重担， Yang mungkin ini masalah buat kita. 可能也是一个难题， Tapi Tuhan ubah jadi berkat yang luar biasa. 但是上帝能够把它改变成为莫大的祝福。 Kita harus menemukan apa tujuan Allah dalam setiap kehidupan ini. 我们要知道，在我们身上，上帝对我们的旨意是什么。 Pada saat kita bisa menemukan tujuan Allah dalam kehidupan ini, 当我们已经知道上帝在我们身上的旨意是， maka Tuhan sanggup mengubah beban jadi berkat. 那么上帝就有能力把那个重担化为祝福。 Saya diingatkan satu ayat, Bapak Ibu Saudara. 我记得有一节经文， Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. 就是以赛亚书55章第8和第9节。 Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。 Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. 天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。” Kalau kita percaya firman Tuhan ini, 如果我们相信上帝的话的， maka rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera sukacita buat kita 那 semua. 么上帝的旨意其实是美好，是为带给我们平安喜乐的。 Paulus bisa berkata bahwa keadaanku saat ini seperti ini. 使徒保罗可以这么说：“我现在所遭遇的是这样。” Tapi dia tetap berpikiran positif dalam hidupnya. 但是他仍然有正面的思想， Karena Paulus menemukan tujuan Allah dalam kehidupan. 因为保罗已经知道上帝在他身上的旨意是什么。 Saya diingatkan dengan satu tokoh Alkitab yang luar biasa. 我就想起有一个圣经人物是非常了不起的， Seorang hamba, seorang anak Tuhan yang luar biasa di Alkitab. 就是上帝的仆人，也非常是了不起的，在圣经里面 Yaitu Yusuf. 就是约瑟。 Yusuf anak yang dikasihi oleh bapaknya. 约瑟是他父亲的宠儿。 Yusuf adalah orang yang mungkin di keluarga itu paling bungsu. 其实在他家庭里他是最小的， Dan paling dimanja sama bapaknya Yakub. 而且爸爸是雅各是非常溺爱他的， Sehingga saudara-saudaranya mulai iri sama yang namanya Yusuf. 所以哥哥们都非常的妒忌他。 Dan pada suatu hari Yusuf dapatkan mimpi yang datang dari Tuhan. 有一次，那个约瑟得到从上帝而来的那个意象， Dan 异梦 mimpinya diceritakan kepada saudara dan orang tuanya. 然后他就讲给他的哥哥听，会讲给他爸爸听。 Singkat cerita mimpinya berkata, 这个梦呢是这么说， Yusuf akan menjadi orang yang hebat. 他会成为一个非常伟大的 Menjadi 人 pemimpin di dalam keluarganya. 在他家庭里成为领袖。 Wah, saudara-saudaranya mulai tambah iri. 哇，他的哥哥们越来越妒忌他， Tambah marah kepada 越来越向他生气。 Dan pada saat proses perjalanan hidup Yusuf, 那么在他的成长过程中， Yusuf dibuang, 他们就把他丢弃， Yusuf dijual,
然后哥哥们就把他卖， Dan dia ikut yang namanya Potifar pada saat itu. 然后他就要跟随叫做波提乏的人。 Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan di awal Yusuf itu, 但是当我们从开头他的生平看见， selalu ada beban. 他常常有那个负担， Hidupnya nggak seenak apa yang dibayangkan pada Ah, saat mimpinya itu terjadi. 他常常有重担，不是所想象中在梦中那么美好的。 Tapi Yusuf tetap melakukan yang terbaik dalam hidupnya. 但是他仍然尽他所能，在他生命中做尽他最好的本分。 Karena apa? 为什么呢？ Karena Yusuf tahu 因为越是知道 apa tujuan Allah dalam kehidupannya. 啊，上帝在他身上的旨意是什么。 Satu ayat yang berkata di Kejadian 39 ayat 23. 在创世纪第39章第23节这么说， Yusuf disertai oleh Tuhan. 就是上帝与他同在， Dan apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil oleh Tuhan. 是他所做的，上帝都让他能够顺利。 Saya percaya 我相信， di dalam masa COVID pandemi seperti ini, 在这个新冠疫情之下， kalau Bapak Ibu Saudara menemukan tujuan Allah dalam kehidupanmu, 如果弟兄姐妹能找到上帝在你身上的旨意的话， apapun yang kau kerjakan, 你所做的一切， Tuhan selalu menyertai kita 上帝一定与我们同在， dan membuat kita selalu berhasil di dalam Tuhan. 而且让我们在主里面能够顺利。 Amin. 阿门。 Di akhir daripada proses hidup Yusuf, 在约瑟的晚年， Yusuf diangkat menjadi perdana menteri Mesir. 最后他是被提升为宰相， Sesuatu yang nggak pernah dibayangkan oleh Yusuf, 是他从来没有想象到 nggak 的， pernah dibayangkan oleh saudara-saudaranya dan orang tuanya. 甚至他的父母、他的哥哥们都没有想到 Itu 的。 yang Tuhan buat orang yang percaya kepada Tuhan. 这就是上帝为凡相信他的人所做的。 Amin. 阿门。 Rahasia yang pertama, 这是第一个秘诀， temukan tujuan Allah dalam kehidupan kita. 就是要找到上帝在你生命中的那个旨意。 Saya masih ingat di tahun 2003, 我还记得在2003年， Tuhan izinkan saya mengalami satu masalah dalam kehidupan saya. 上帝允许有一个灾难临到我身上。 Saya diizinkan untuk dikeluarkan atau tidak mempunyai pekerjaan waktu itu. 那时候我就是被革职，变成失业了。 Di saat itu saya tidak bisa mengerti apa rencana Tuhan buat hidup saya. 那时候我不明白上帝对我的旨意是什么， Saya sempat bergejolak dalam kehidupan saya. 所以我心中是非常的动荡不安。 Saya sempat panik pada saat itu. 那时候我也觉得非常惊慌， Karena pada saat itu tiba-tiba saya harus keluar dari pekerjaan saya. 因为那是突然之间我是被革职的， Dan saya tidak punya income pada saat itu. 那时候我也没有收入。 Dan saya masih ingat pada saat itu saya bilang, Tuhan apa rencanamu kok bisa begini? 然后我就向上帝呼喊，我说：“为什么我会变成这样？上帝，你的旨意是什么呢 Jujur, ？”那时候老实说， tahun 2003, 2003年， saya nggak bisa bilang terima kasih Tuhan karena aku nggak punya pekerjaan. 我不可能这么说。感谢主啊，我现在失业了 Terima kasih Tuhan kau izinkan ini semua terjadi. 啊！感谢主，你允许这一切临到我身上。 Nggak bisa pada saat itu. 那时候我不能够这么做， Bingung dengan keadaan bingung. 那时候我是很慌张，不知道应该怎么做。 Tapi pada saat dari hari ke hari, 但是一天过一天之后， minggu ke minggu, 一个星期过一个星期， bulan ke bulan, 一月复一月， Tuhan tunjukkan apa tujuan Allah dalam kehidupan saya dan 然后 keluarga. 然后上帝就开始向我揭示他在我身上的旨意是 Di 什么。 masa-masa itu, 在那段苦难的日子， Tuhan ubah kehidupan saya. 上帝就改变我的生命。 Yang dulunya suam-suam kuku, 以前是不冷不热的， datang ke gereja hanya untuk suatu kewajiban saja. 去教会只是因为责任而已。 Saya masih dalam kehidupan lama saya. 我还是过救人的生活， Tapi justru dalam keadaan seperti itu, 但是就是在这种情况之下， Tuhan ubahkan saya. 上帝改变我， Bukan hanya cuma berkat jasmani yang Tuhan ubahkan. 不只是外在的那个祝福而已， Berkat rohani juga Tuhan ubahkan dalam kehidupan saya. 上帝也赐给我那个灵命的复兴。 Saya mulai tahun 2004从2004年开始 menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan pada saat itu. 就成为上帝的仆人了。 Ada dorongan yang luar biasa untuk mau melayani raja di atas segala raja. 里面有一个非常的驱动，一个感动，驱动我要去服侍主。 Percayalah, 相信吧， segala kejadian yang hari ini kita alami,
今天我们所遭遇的一切事， Kalau kau bisa temukan tujuan Allah dalam kehidupan ini, 如果你能够找出 engkau 上 akan 帝 tetap berpikir positif 上帝的旨意，而且我们正面的去思考， dan Tuhan buat apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. 那么你所做的一切，上帝必定让你顺利成功。 Yang kedua, apa rahasia supaya Tuhan bisa mengubah kehidupan kita dari beban, dari masalah menjadi berkat yang luar biasa. 第二个秘诀就是让上帝把我们的重担化为祝福是什么呢？ Kita lihat di Filipi pasal yang pertama sekali lagi ayat yang ke-12b. 我们再一次看腓立比书第1章12的下半节， Jadi apa yang terjadi atasku ini 就是我所遭遇的事， justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 更是叫福音兴旺。 Kalau kita lihat juga di ayat ke-14 Bapak Ibu Saudara. Di Filipi pertama ayat 14. 如果我们看腓立比书第1章第14节的话， Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. 并且呢，在主里的弟兄多半因我受的捆绑，就笃信不疑。 Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. 越发放胆传神的道，无所惧怕。 Hari ini 今天， poin yang kedua, 第二点是， rahasia yang bisa mengubah beban menjadi berkat dalam kehidupan kita. 就是能够把我们的重担化为祝福的那个秘诀， Tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan. 就是仍然要为主的美善做见证， Tetap bersaksi dalam kehidupan kita. 就是在我们生命中仍然要做见证。 Rasul Paulus pada saat di penjara, 使徒保罗在监牢中， dia berkata, 他这么说， justru pada saat keadaan seperti ini, 就是在这种的情况之下， Tuhan ubahkan. 这上帝改变 Yang 了。 dulu mungkin nggak berani untuk menginjil. 以前不敢去传福音， Mungkin waktu itu takut-takut tentang menyatakan kebaikan Tuhan. 那时候害怕不敢说出上帝的美善。 Tapi pada saat dia di penjara, 但是当他在监牢中， justru dia dapat keberanian dari Tuhan luar biasa. 他反而从上帝得到莫大的那个胆量， Untuk menyampaikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. 来传讲上帝在他生命中的那些美善。 Amin. 阿门。 Jadi hari ini, 所以今天， marilah kita tetap bersyukur sama Tuhan. 让我们仍然向主感恩 Ceritakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. 对其他人类诉说上帝在我们身上一些美善的事。 Justru di masa pandemi seperti ini, 就是在这个疫情之下， saya percaya 我相信 Bapak sudah juga percaya 我相信各位都相信的， bahwa kemajuan Injil akan terjadi dengan begitu dahsyat dalam kehidupan. 就是反而在我们生命中会发生更兴旺福音。 Amin. 阿门。 Pakai lidah kita ini 要使用我们的舌头， untuk apa? 为什么？ Untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan. 就是为了见证在我们身上上帝所做一切美善的事。 Kembali pada kesaksian saya tadi. 再一次回到我刚才所做的见证， 2003, 2004, 2005. 在2003年、04、05年， Saya nggak bisa berkata Tuhan baik karena saya mengalami masalah seperti itu. 我不能够说上帝你是美善的，因为我遭遇这一切。 Tapi Tuhan bukakan sesuatu yang dahsyat di tahun 2009. 但是在2009年的时候，上帝为我打开， Justru karena proses yang kau alami itu Roy. 就是因为你经过的这一切过程啊，Roy， Mungkin aku ubah karaktermu. 我已经改变了你的性格， Aku ubah cara pandang hidupmu. 我已经改变你那个价值观。 Hari ini Roy akan berkata, 今天 Roy 会这么说， terima kasih Tuhan. 感谢你主， Karena di tahun 2003 proses itu terjadi. 因为2003年发生那些过程经历， Hari ini Tuhan percayakan hambamu ini 所以你现在就托付我这个仆人， sebagai hambamu Tuhan. 成为你的仆人主， Melayanimu Tuhan. 来服侍你。 Dan Tuhan ubahkan segala sesuatunya. 上帝改变了一切 Keluarga hambamu dipulihkan oleh Tuhan. 我的家庭因着上帝能够修复 Ekonomi hambamu dipulihkan oleh Tuhan. 我的经济能力也被修复。 Tapi yang paling penting, 但是最重要的 hidup hambamu diselamatkan oleh Engkau. 就是我的生命因着你得到救恩。 Saya bersyukur di tahun 2009. 我真的感恩 Saya 在 bilang, Tuhan 2009 terima 年。 kasih Tuhan. 我说主啊，感谢你，感谢你， Aku mau terus bersaksi bahwa kebaikanmu itu begitu luar biasa. 我要一直传说你那个美善所发生在我身上的。 Tuhan ingatkan kepada kita semua hari ini.
今天上帝再次提醒我们每一位， Yesaya 50 ayat keempat. 在以赛亚书第50章第4节， Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. 主耶和华赐我受教者的舌头， Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. 使我知道怎样用言语辅助疲乏的人。 Amin. 阿门。 Kalau hari ini kita diberi lidah oleh Tuhan, 如果今天上帝给我们有舌头， kita masih bisa mungkin mengeluarkan kata-kata dalam kehidupan kita. 我们能够诉说我们的生活 Pakailah perkataan hambamu ini Tuhan. 啊、求主啊，求你使用你仆人所出的一切话 Perkataan kita semua hari-hari ini. 啊、我们口所出的一切话 Untuk memberi semangat yang baru 啊、就能够给人鼓励， kepada orang yang letih lesu hari-hari ini. 对那些疲乏无助的人。 Amin. 阿门。 Jadi jadilah berkat bagi banyak orang. 所以我们要成为别人的祝福。 Saya percaya kita masih ngobrol dengan orang-orang sekitar kita. 我相信我们会跟我们四周的人聊天 Mungkin kita dengan para hamba-hamba Tuhan kita masih ngobrol melalui Zoom yang ada. 啊，我们那个神的仆人都是 Zoom 这样在那里互相见面开会。 Apakah kita tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan? 我们是否仍然为上帝的美善做见证呢？ Amin. 阿门。 Ada satu ayat yang menegur kita semua. 有一节经文是在那里提醒我们的， Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. 雅各书第3章第9、第10节， Dengan lidah kita memuji Tuhan, 就是用我们的口 Bapa，kita, 用我们的口来赞美我们的主。 dan dengan 天父 lidah yang sama, kata Tuhan. 但是，他也说，我们要用同样的嘴唇， Kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 我们也在那里就是咒诅我们的主。 Firman Tuhan berkata itu. 上帝的话是这么说的， Kita bisa pakai lidah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. 我们可以用我们的舌头在那颂赞赞美上帝。 Tapi hati-hati kata Tuhan. 但是上帝说要小心啊， Jangan pakai lidah ini 也不要用同样的舌头 untuk mengutuk manusia, kata Tuhan. 来去咒诅人 Apalagi mengutuk Tuhan. 甚至于咒诅上帝，千万不要。 Amin. 阿门。 Melalui COVID pandemi seperti ini, 就是因着这个新冠疫情， Tuhan mau ajarkan kita tetap mengucap syukur sama Tuhan. 上帝教导我们要仍然向他感恩 Keluarkan kata-kata yang membangun. 而且所说的话都能够造就人的 Keluarkan kata-kata yang berkat dalam kehidupan kita. 在我们的话应该说出祝福。 1 Petrus 3 ayat 10. 在彼得前书第3章第10节， 1 Petrus 3 ayat 10. 彼得前书第3章第10节， Siapa yang mau mencintai hidup? 就是人若爱生命， Siapa yang mau mencintai hidup? 谁爱生命呢？ Saya percaya semua orang berkata, saya Pak. 相信各位都说我爱生命啊。 Dan mau melihat hari-hari baik? 我们要看更美好的日子吗？ Siapa yang mau lihat hari-hari baik? 所以要看美好的 Wow, 日子。 kita semua melihat hari-hari ke depan adalah hari-hari yang baik. 我们都希望我们看到前面是一片光明的。 Dia harus menjaga lidahnya 那他就说你要好好的， terhadap yang apa? 要禁 Terhadap 止 yang 舌 jahat. 头，就是不要出恶言。 Dan bibirnya 嘴唇呢， terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 也不要说诡诈的话。 Amin. 阿门。 Mau lihat hari-hari yang baik? 我们要更美好的前途吗？ Kata Tuhan, 主说 jaga lidah. 要好好的紧致你的口， Keluarkan hal-hal yang positif sekali lagi. 要说一些正面的话。 Berkat Tuhan. 上帝的赐福， Dan menguatkan mereka yang letih lesu. 而在那里鼓励那些 Melalui apa? 疲乏的人，借着什么呢？ Kebenaran firman Tuhan. 就是借着上帝的道。 Baca setiap hari. 每天我们要去读圣经， Renungkan firman Tuhan. 思考圣经 Dan apa yang masuk setiap hari dalam kehidupan kita. 而且我们每天所领受的 Mungkin yang kita pikirkan hari ini. 可能我们今天所想到 Yang 的 masuk dalam hati kita. 进入我们的心中 Pada saat nanti kita keluarkan. 然后我们就把它说出来， Melalui lidah kita. 借着我们的口， Melalui bibir kita. 借着我们的嘴 Itu 唇 kata-kata berkat yang luar biasa. 就是说出一些祝福的话。 Selalu saya mau ilustrasikan tentang hal ini. 我常常是这么说这个比方： Kalau Anda punya satu gelas aqua mungkin. 如果你有一杯水是那个矿泉水 Pada saat gelas itu diisi dengan air yang bersih. 如果你把它装那个清洁的水 Pada saat gelas itu dilemparkan ke tembok. 如果你把这个瓶子撞那个墙的时候， Pasti yang keluar adalah air yang bersih.
出来的是什么呢？一定是干净的水。 Kalau kita isi area aqua itu dengan air kotor, 但是如果那瓶子是用污秽的水装进去， mungkin mohon maaf dengan air got, 对不起，是用那个污垢的水。 pada saat kita lemparkan ke tembok, 当我们把它撞到墙的时 tidak 候， mungkin itu keluar air yang bersih. 那个泼出来的不可能是干净的水， Tapi yang keluar adalah air yang kotor. 是什么呢？反而是肮脏的水。 Sama dalam kehidupan kita. 就我们的生命也是一样。 Kalau kita isi dengan gosip, 如果我们常常用闲言闲语触 kita 满我们 isi 的 dengan 心， kekhawatiran dalam hati dan pikiran kita. 在我们的心所想到都是那些挂虑的心。 Pada saat Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan 当 kita. 上帝允许某些事领导我们的时候， Pada saat izinkan Tuhan pojokkan kita dalam satu keadaan. 当我们被困在角落的时候， Apa yang keluar? 那么会发生什么事？ Negatif, 是一些负面的话， marah, 我们就会发脾气， kecewa. 我们就会失望。 Tapi kalau kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. 但是如果我们有上帝的真理来充满我们的心， Pada saat kita merenungkan setiap hari firman Tuhan. 每天在你思考上帝的话， Pada saat kita mengalami masalah. 当我们面对难题时， Tuhan ubahkan itu menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua. 上帝就会把它改变成为莫大的祝福。阿门。 Pada saat kita mengalami masalah mungkin dalam kehidupan ini. 可能在我们生活中遇到很多难题， Yang keluar adalah kata-kata yang membangun. 但是我们说出来的话都是建造人的 Tetap 话， bersaksi atas kebaikan Tuhan. 仍然要为上帝的美善做 Amin 见证。阿门。 Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. 好，为我们那个大而可畏的上帝鼓掌。 Rahasia yang pertama tadi apa? 第一个秘诀是什么呢？ Temukan tujuan Allah dalam kehidupan kita. 要找出上帝在我们身上美好的旨意。 Yang kedua, 第二呢， tetap bersaksi 就是 atas kebaikan Tuhan yang dahsyat. 仍然为上帝的美善继续做见证。 Yang ketiga, yuk. 第 Yang terakhir, 三最后的， setia dan berani menunggu waktunya Tuhan. 就是我们要忠心而且勇敢地等候上 Saya 帝的时 dapatkan 间。 hal ini di 1 Samuel 13 ayat 8 dan 9. 我找到关于这一方面的是在撒母耳记上13章8到第9节。 Ayat 8 aja saya bacakan. 第8节， Ia menunggu 7 hari lamanya, yaitu Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. 扫罗照着撒母耳所定的日期，等了7日，撒母耳还没有来到基甲，百姓也离开扫罗散去了。 Di ayat yang ke-9 berkata, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu ia mempersembahkan korban bakaran. 然后第9节说，扫罗说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭。 Baru saja ia menghabiskan persembahan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. 就是刚好他献完了那个平安祭之后呢，撒母耳就出现了。 Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, 如果我们看的话， di 1 Samuel 13 ini, 在撒母耳记上13章， apakah setelah itu Samuel berkata, oh oke, good? 撒母耳是不是这么说？好啊，那是非常棒啊。 Atau Samuel berkata, wah hebat Saul, kamu duluan daripada aku. 或者扫罗这么说：“哇，你真的了不起，你比我先献祭。 Kalau kita lihat ayat yang ke-11 Bapak Ibu ” Saudara. 如果我们看第11节， Tetapi kata Samuel, 撒母耳怎么说呢？ apa yang telah kau perbuat? 你做的是什么事？ Jawab Saul, 扫罗说 karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin yang telah berkumpul di Mikas.：“ 他说，因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且腓利士人聚集在密末。” Ayat 13 kita loncat. 我们跳到13节这么说： Kata Samuel kepada Saul, 撒母耳对扫罗说 perbuatanmu itu bodoh.：“ 你做了糊涂事， Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu 没有遵守耶和华你神所吩 yang 咐你的命令， diperintahkannya kepadamu. 所吩咐你的命令。 Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 若遵守耶和华，必在以色列中建立你的王位，直到永远。” Sayang ya, 很可惜 Saul mau dikokohkan jadi raja yang luar biasa. 本来是扫罗会被建立他的王位， Tapi Saul nggak bisa nunggu. 但是扫罗不要等待， Saul nggak sabaran.
他没有这个耐心。 Kita juga sebagai manusia kita harus sabar 我们身为人，我们也需要有耐心， dan berani menunggu waktunya Tuhan. 而且勇于等候上帝的时间。 Saya sebagai hamba Tuhan, 我身为上帝的仆人， saya sebagai pendeta, 我身为牧师， saya juga kepingin 我也 untuk 很 cepat-cepat offline. 我也想快点呢。我们是在线下敬拜， Saya juga kangen dengan jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. 我也非常渴慕再次见到你们大家。 Saya bilang sama Tuhan, kapan ini pandemi COVID-19 selesai Tuhan? 啊，我就对上帝说：“上帝，这个疫情要到几时呢？ Bukannya Engkau Allah yang luar biasa. 你岂不是那个大而可畏的上帝吗？” Pada saat itu Saul lihat semua sudah mulai meninggalkan dia. 那时候扫罗看见会众一个一个都离开他 Jangan-jangan ini sudah terlambat, kata Saul. 啊，可能扫罗心中说：“啊，这已经太迟了。” Pernahkah kita juga berpikir seperti itu, Bapak Saudara? 我们是否也曾经有这种经历呢？ Wah, ini sudah setahun lebih loh ini Tuhan pandemi. 哇，这个疫情已经1年之久了，上帝， Baru kemarin kita dengar lagi. 我们刚刚才有听哦， Gelombang yang kedua, 现在可能是来第二波 gelombang yang ketiga pandemi terjadi lagi. 啊，第3波可能会再发生。 Tapi Tuhan katakan, 但是上帝说 sabar, 忍耐， sabar. 忍耐， Menunggu waktunya Tuhan. 你要忍耐等候上帝的时间， Jangan sampai kita seperti Saul. 让我们不要好像扫罗那样。 Yang Samuel berkata, kamu itu bodoh. 撒母耳说你做糊涂事了， Karena tidak menunggu waktunya Tuhan. 因为你没有等待上帝的时间。 Amin. 阿门。 Hal yang ketiga, 第3， bagaimana Tuhan bisa mengubah beban jadi berkat. 上帝如何使那个重担化为祝福呢？ Setia. 就是要有忠心， Tetap setia kepada Tuhan. 持守忠心， Dan berani menunggu waktunya Tuhan. 而且勇于等候上帝的时间。 Saya dikuatkan selalu dengan ayat-ayat firman Tuhan. 上帝的那些经文常常是鼓励我。 Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 26. 我们要看耶利米哀歌第3章25、26。 Anda boleh setiap hari kalau Anda mau baca ini. Ini kekuatan, ini firman yang membangkitkan iman kita. 你可以每天都读上帝的经文，这些都会能够使我们信心坚固。 Ayat 22 berkata, 第22节这么说： tak berkesudahan kasih setia Tuhan. 上帝诸般的慈爱是不断绝的， Tak habis-habisnya rahmatnya. 他的慈爱，他的怜悯不致断绝。 Selalu baru, setiap pagi besar kesetiaanmu. 每早晨都是新的，你的诚实极其广大。 Tuhan adalah bagianku, 耶和华是我的份 kata jiwaku. 我的心这么说， Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 因此我要仰望他。 Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. 凡等候耶和华， Bagi jiwa yang mencari dia. 心里寻求他的， Adalah baik menanti-nanti dengan diam pertolongan Tuhan. 耶和华必施恩给他。 Saya ulang di ayat 26 tadi. 我再重复第 Adalah 26。 baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. 我们要看，再一次看第25节：凡等候耶和华，心里寻求他的，耶和华必施恩给他。 Siapa yang percaya Tuhan kita baik 所以相信我们的上帝是美善的 dan，tidak pernah terlambat dalam menolong kita. 而且他从不会迟到来帮助我们。 Yang Tuhan mau kita 上帝要求我们的是， menunggu waktunya Tuhan. 就是要等候他的时间。 Masa pandemi ini kapan Pak selesai? 有人问这个疫情到几时啊，牧师？ Terserah Tuhan. 我们就认上帝吧， Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. 因为上帝的旨意一定是最美好在我们的生命中。 Amin. 阿门。 Saya tutup dengan satu cerita juga di Alkitab. 我要以圣经一个故事做结束。 Kalau kita buka ayatnya itu di Yohanes 11, 我们要看的就是约翰 ayat 福音， 1 sampai dengan ayat ke-6, itu 11. bicara mengenai Lazarus. 约翰福音11章第1到第6节讲到拉撒路。 Singkat ceritanya begini Bapak Saudara. 简单来说是这样的： Lazarus sakit.
拉萨路病倒了， Dia adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. 他是主耶稣所爱的 Dia punya saudara namanya Maria dan Marta. 那么他姐姐就是玛利亚和马大。 Kalau kita lihat Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, betul? 我们看见主耶稣有能力医治病人嘛， Makanya Maria dan Marta minta pertolongan Tuhan. 所以马大、玛利亚就求耶稣帮助。 Tuhan, 主啊， Lazarus sakit. 现在拉萨路病倒了， Tolong dong sembuhkan. 快点帮助他医治他。 Dan pada saat itu Yesus ada di luar kota. 那时候主耶稣是在另外一个地方 Mungkin dalam bahasa sehari-harinya. 可能是我们平常说的 Tuhan 话 bilang, oke, tunggu ya, aku datang. 就是说好，我会一下子来，你们等吧。 Tapi di dalam Alkitab berkata, 但是在圣经里这 Tuhan 么说， dengan sengaja, 他是特意故意 ya, sengaja kata Tuhan, tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. 所以他就故意人住了2天。 Kalau kita jadi saudaranya seperti Maria dan Marta, 如果我们是玛利亚和马大的话， mungkin kita berkata, Tuhan, kenapa lu nggak dari kemarin datang? 可能我们会说：“主啊，为什么你不是昨天才来呢 Kalau bisa kita undang mungkin ada dokter atau hamba Tuhan sekarang. 如果能够的，就是我们现在请牧师或者医生 Ada 来。 orang saudara kita yang sakit, 当我们有亲戚朋友生病 datang segera. 快点来吧。 Tapi Tuhan berkata, 但是上帝说 dia sengaja 2 hari. 主耶稣特意延迟 Tinggal 2 di 天， tempatnya. 仍然住在那里。 Tapi Tuhan berkata kepada mereka, 但是耶稣这么说： sakitnya Lazarus 拉萨路这个病 tidak akan membawa kematian. 不至于死， Justru kemuliaan Tuhan akan turun atas Lazarus. 反而要彰显上帝的荣耀。 Kalau kita lihat singkat ceritanya, 如果我们看最后， Yesus datang, 主耶稣来了， Lazarus sudah mati. 拉萨路已经死了， Kelihatannya terlambat sudah. 看起来已经是太迟了。 Kelihatannya kenapa Tuhan tidak dari kemarin datang. 可能大家都会说，为什么你不是昨天来呢 Tapi？tiada mustahil bagi Tuhan. 但是对上帝而言，没有难成的事 Tuhan。bangkitkan Lazarus. 上帝主耶稣就让拉萨路复活。 Amin. 阿门。 Karena waktu Tuhan 因为上帝的时间 adalah waktu yang terbaik. 是最好的时间， Tetap setia kepada Tuhan. 所以我们仍然要向他忠心。 Renungkan 3 rahasia ini dalam kehidupan kita. 在我们每天生活中，再次思考这3个秘 Dan saya 诀。 berdoa kepada Bapak Saudara untuk Bapak Saudara semua. 我现在要为大家祷告。 Tuhan mengubah beban yang selama ini kita hadapi 上帝会改变我们现在所面对的重担， menjadi berkat yang luar biasa. 成为莫大的那个祝福。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa sama-sama. 好，让我们一起低头祷告。 Bapa dalam surga, 我们在天上的父， kami percaya 我们也深信 firman-Mu hidup Tuhan. 你的话是生命之道。 Dan hari ini kami mendengar firman-Mu 今天我们已经聆听你的 yang 道， memberi semangat bagi kami. 赐给我们鼓 Mungkin 励。 dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, 可能在这个疫情之下， kami letih lesu. 我们已经 Iman 疲乏 kami 无力， merosot Tuhan. 我们的信心也 Harapan 软 kami 弱， mulai kabur. 我们看见没有盼望。 Tapi melalui firman Tuhan hari ini, 但是借着你今天的道， kami dikuatkan kembali. 我们再一次得到鼓 Kami 励。 percaya Tuhan, 我们相信主啊， Tuhan sanggup mengubah beban 你能够将重担改变， menjadi berkat yang luar biasa. 成为莫大的祝福。 Temukan kehidupanmu, tujuan Allah dalam hidupmu. 让我们找到上帝在我们生命中的旨意， Tetap bersaksi atas kebaikan Tuhan. 仍然为上帝的美善做见证， Dan setia menunggu waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. 而且衷心等待上帝最美好的 Hamba-Mu 时 berdoa 间。不人要祷 Yang 告， sakit Tuhan sembuhkan. 有病人得到医治， Yang terikat Tuhan lepaskan hari ini. 被捆绑的现在被释放了， Yang berbeban berat, 有重担的， Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. 你给他们最好的出路。 Terima kasih Bapak. 感谢你天父， Terima kasih untuk hamba-Mu. 也感谢 Terima kasih 仆 untuk 人， penterjemah yang luar biasa. 也感谢所有有份侍奉的。 Dan kami percaya 我们相信 Tuhan selalu menyertai kita semua. 上帝一定与我们同在。 Dalam nama Tuhan Yesus. 奉耶稣基督圣名， Haleluya. 哈利路亚！ Sama-sama 我 katakan. 们这样祈求，大家一起说 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 祝耶稣赐福大家。 Ini waktunya kita Bapak Saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus. 现在我们要领受圣餐， Mari kita siapkan hati kita sama-sama 让我们一起预备好我们的心， untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. 来领受主的饼和主的杯。 你为我成就最伟大的事，你为我生命
是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱。耶稣我尊重你，你为我成就最伟大的事，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱。耶稣我尊重你，耶稣我尊重你，耶稣我尊重你。 Perjamuan kudus adalah suatu sakramen yang artinya sesuatu yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya. 圣餐是为那些相信主的人会带来祝福的。 Melalui perjamuan kudus ini kita selalu diingatkan akan kebaikan Tuhan Yesus. 借着这个圣餐，我们常常纪念到上帝的美善， Yang telah mati untuk menebus segala dosa kita. 已经为我们死来救赎我们。 Tapi Tuhan mau 但是上帝要的， sebelum kita menerima roti sebagai tubuh Kristus 当我们还没有领受主的饼和主的杯时， dan anggur sebagai darah Yesus. 就是酒是他的血， Mari kita pribadi lepas pribadi 让我们每一个人 minta ampun di hadapan Tuhan. 求上帝先饶恕我们的罪。 Kalau Tuhan ingatkan saudara akan sesuatu dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, 如果上帝在这里提醒你有些罪你还没有 mari 解 kita 决 minta 的， ampun di hadapan Tuhan. 让我们求上帝能够饶恕我们。 Ampuni kami dosa, ampuni 赦免我们的罪， ampuni 我爱主你，在世做世界爱我修，天父是对 ampuni dosa Ampuni kami ya Tuhan. Payalah. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Dan Kau berkata bahwa upah dosa adalah maut. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu Bapa. Sebagai ganti dosa kami ya Bapa. Ampuni sekali lagi dosa-dosa kami ya Bapa. Kuduskan kami semua Tuhan. 求你洁净我们每一位的主， Yang hari ini 今天 akan menerima tubuh Kristus 我们要领受主的身体， dan anggur sebagai darah Yesus. 而且象征你血的酒。 Biarlah melalui perjamuan kudus ini 但愿我们的圣餐， berkat-berkat-Mu boleh tercurah atas kami Tuhan. 你赐福领导我们每一位。 Di dalam nama Tuhan Yesus 奉耶稣基督之名，我们这样祈求。 kami telah berdoa dan mengucap 我 syukur. 们已经这样祈求和感恩。 Yang percaya sama-sama 相 katakan 信的大家一起说 Amin. 阿门。 Mari saudara yang ada di rumah masing-masing, kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. 在家中的弟兄姐妹，现在我们要领受主的饼和主的杯。 Mungkin bagi mereka yang mungkin sekarang lagi duduk, 现在你可能你坐下来 yang bisa bangkit berdiri, 你能够站起来，请你站立 saya undang untuk semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. 请大家一起站立。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. 当日传给你们的，原是从主领受的， Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. 就是主的身体为你们舍的。
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 让我们用右手高高的举起我们的饼， Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. 然后他就谢恩， Lalu memecah-mecahkannya 然后掰开来 dan berkata, 说 inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. 这是我的身体为你们舍了， Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 你们应当如此行，为的是纪念我。 Saudara yang dikasih Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? 我们现在所领受的饼，岂不是在主里的团契吗？ Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. 我们奉主耶稣的名一起领受。 Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita juga tinggi-tinggi. 好，让我们举起高高的举起我们的杯。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 饭后也照样拿起杯来说 cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 这杯是用我的血所立的新约， Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 Saudara yang dikasih Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? 现在我们所感恩的杯，岂不是在主耶稣里的团契吗？ Mari kita minum di dalam nama Tuhan 奉耶 Yesus. 稣基督的名，我们一起领受。 Mari pribadi lepas pribadi kita mengucap syukur sama Tuhan. 让我们每个人现在向上帝感恩。 Yang bisa berbahasa roh kita berbahasa roh. 会说方言的就说方言。 Terima kasih Tuhan Yesus. 何等的不配， Terima kasih 都是你 Bapa. 的恩典，你要完全让我 Terima kasih Tuhan. 感谢你。 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan 感 Yesus. 谢你主， Semua pengorbananmu atas kehidupan kami. 我们所做的牺牲， Hari ini kami ada dan diselamatkan oleh Engkau. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih kalabayalaba. Terima kasih kalabayalaba. Terima kasih Tuhan. 感谢 Terima 你 kasih. 主，感谢你， Terus sembah Tuhan. Terima kasih. Menyerah Katakan terima kasih. 持续 Terima 不断 kasih 的 Tuhan. 赞美他、敬拜他。 感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，感恩归于我的主。颂赞荣耀，感恩归于我的主。 Haleluya, haleluya, haleluya. 哈利路 Terima 亚， kasih Tuhan. 感谢主。 Tuhan mau mengurapi kita semua hari ini. 今天上帝要恩膏高抹我们每一位 Untuk para suami yang ada di rumah-rumah, 啊！现在做了先生的在家里， dimanapun kau berada, 你无论在何处 kepala keluarga, 啊，你是一家之主 boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di 啊， hadapan Tuhan. 请你高高举起你的双手。 Tuhan Yesus 主耶稣 berkati para suami, 啊，求你祝福所有做先生的， kepala keluarga Tuhan, 他们是一家之主， supaya mereka boleh menjadi imam, raja dan nabi 让他们能够成为那个祭司和君王， di dalam keluarga mereka. 也成为先知在他们的家庭里。 Berkati kesehatan mereka Tuhan, 求你赐福他们的健康， pekerjaan dan usaha mereka, 他们手所做的一切工作 jadikan selalu berhasil di dalam nama 啊， Tuhan 在 Yesus. 主里面一定会顺利成功 Pengurapan yang baru, 啊，新的恩膏 hikmat Tuhan 啊，新的智慧， turun atas setiap suami 从上帝而来的智慧领导他们， dimanapun mereka berada 无 Tuhan. 论他们在何处。
Sekarang giliran para istri. 现在做妻子的 Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. 请你举起你的双手。 Kalau engkau bersama dengan suamimu di rumah, 如果你与先生在一 suami 处 boleh 的话， mengarahkan tangan kepada istri. 那个先生的可以按手在他， Jadikan para istri menjadi tiang doa ya Bapak. 让妻子成为那个祷告的柱子， Penolong buat suami dan keluarganya. 帮助她的丈夫，也帮助她的家人。 Jadikan setiap istri 但愿每个妻子 menjadi pohon anggur yang manis di tengah keluarga mereka. 成为一个多结果子的葡萄树， Sebagai penopang bagi suami mereka. 能够帮助他们的丈夫， Dan menjadi ibu yang mengajar dan mendidik anak-anaknya. 能够好好的教导他们的孩子们， Untuk hidup takut akan Tuhan. 过敬畏上帝的生活。 Berkati kesehatan mereka 求 Tuhan. 你赐福他们的健康， Hikmat dan urapan Tuhan selalu baru atas mereka. 你的智慧、你的恩高常常领导他们， Apapun yang mereka kerjakan. 他们所做的一切 Kau buat berhasil di dalam 都 nama 会 Tuhan Yesus. 成功的。 Sekarang giliran anak-anak muda 现在 dan 年轻 single 人 parents. 还有单亲的 Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. 举起你们的双手 Arahkan hatimu kepada Tuhan. 向上帝，你们的心转向上帝。 Hambamu berdoa juga untuk anak-anak muda yang ada dimanapun mereka berada. 仆人也为所有的青年们祷告，无论他们在何处， Berkati hidup mereka ya Bapa. 求你赐福他们的生活， Jadikan mereka anak-anak muda yang takut akan Tuhan. 让他们有敬畏你的心， Anak-anak muda yang berhasil dalam setiap studi mereka. 他们的学业有成， Jadikan mereka generasi-generasi muda yang luar biasa Bapa. 让他们成为非常了不起的一代。 Tuhan curahkan pengurapan. 求你那个恩高高抹他们， Seperti pengurapan Daniel turun atas mereka. 就好像单一里的那种 Dan 智 kami 慧 percaya dengan 领导 iman 他 kami. 们。我们以信心相信， Mereka 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang dunia. 他们比世上的人10倍更有智 Dan 慧， memiliki excellent spirit. 而且有那个卓越的灵。 Dan bagi mereka yang sudah bekerja, 他们已经工作的， Kau angkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. 让他们成为手而不是尾， Berikan keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup mereka. 给他们一切都亨通顺利。 Hambamu juga berdoa untuk single parents ya Tuhan. 我也为单亲的 Kau 祷 selalu 告， menyertai mereka Tuhan. 你要常常与他们同在。 Di masa-masa pandemi ini, 在这个疫情之下， Tuhan akan ubah beban mereka 上帝会转变他们的那 menjadi 个 berkat yang luar 重 biasa. 担，成为莫大的祝福。 Sekarang semua jemaat, 现在所有的会友， semua hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah-rumah, 所有上帝的仆人也是在家里 angkat 的 tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. 举起我们的双手。 Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. 再一次，我们要向你感恩的主， Karena kami telah dilayakkan untuk menerima sakramen ini. 我们已经配得能 Kami 够领受你。 percaya dengan iman kami, 我们用信心相信， yang sakit telah disembuhkan oleh Tuhan. 有病的得到医治， Yang terikat telah dilepaskan oleh Tuhan. 被捆绑的已经得释放， Dan yang berbeban berat memperoleh jawaban doa dari Tuhan. 而且有重担的已经从你那儿得到答案。 Biarlah semua jemaatmu pada hari ini 但愿你所有的会友今天 diberkati oleh Tuhan. 都大大的蒙你的赐福， Dan terus Tuhan angkat kehidupan mereka naik dalam level yang lebih tinggi. 而且领他们更上一层楼。 Terima kasih ya Bapa. 感谢你天父， Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢你主耶稣， Terima kasih Roh Kudus. 感谢你圣灵。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的圣名，我们这样 kami 祈 telah 求， berdoa dan mengucap 我们 syukur. 这样祈求和感恩。 Yang percaya 相信 sama-sama 的，大家一 katakan 起说阿 Amin. 门。 Shalom, Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Roy Raymond Tanujaya yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 9 Mei 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Akun. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau young adult,
ibadah Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, yaitu GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Martin Sunardi dengan tema sepanjang bulan Mei, Anthem. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama, GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir, atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Untuk itu, bidang doa CK7 akan mengadakan diklat doa Basic Prophetic Army secara online yang akan diadakan via Zoom dengan 4 kali pertemuan dengan pengajar dari tim profetik Subdiv Profetik Pusat GBI Jalan Gatot Subroto. Mari kita belajar dan menjadikan doa sebagai gaya hidup kita untuk menghadapi keadaan zaman yang semakin jahat ini, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki iman seperti baja dan tangguh seperti seorang prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Untuk info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk Kul Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak M.A. Aziz. Kul tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Kul yang membutuhkan dukungan doa, serta ingin memberikan kesaksian di Kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, maka diberitahukan bahwa kantor OTP CK7 dan Menara Doa akan diliburkan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2021. Kul CK7 dan Doa Fajar akan diliburkan pada tanggal 10 sampai dengan 23 Mei 2021. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Kami Jemaat GBI dan Huli menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Gionto Sinko Putra dan seluruh jemaat GBI PRJ Group CK7 Jakarta. Kami Jemaat GBI Bukit Kalvari Rayanalulu menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Janto Sinko Putra dan seluruh
Jemaat GBI PRJ Group CK7 Jakarta atas perhatian dan uluran kasih kepada kami umat Tuhan di GBI Bukit Kalvari Raina Lulu. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.这个督主会议堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告思想前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情会成就在我们的生命里。圣经怎么说？灵后是善。当我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第一个意义，第三个五旬节是现代神灵大大交换的时期，远超过当时亚述撒节所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂受割。第三个五旬节将兴起耶利米亚一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将持下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，这个督主会议堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？奥利泰之下7:14，这成为我名下的子民，若是自卑、祷告、寻求我的面，转离他们的恶行，我们必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿此从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体这个督主会堂和同工和会友们都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉主耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为卓慧思总统和马鲁夫阿敏副总统求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人刚传道蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康、他的家人及他的牧羊事工，使他持续被使用成为第三个五旬节的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督徒牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他妻子 Olivia、孩子学会的和孙儿们都蒙福。求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧羊圣工，
使我们所有的基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、省的教会、奥拉罗伯大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为在基督徒兴起耶利米亚一带祷告，求上帝大大的使用他们。我们也为每一位同工和在今天基督徒参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和基督徒会堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人基督徒牧者来祝福。 Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. 我要不住的